Salam guys. So, kali ini adalah episod kedua dalam kita punya cycling structure workout. Untuk kali ini kita akan bincang tentang workout zone supaya kita dapat buatkan structure workout kita lebih efektif dan efisien. Workout zone ni dia berlainan daripada individu ke individu. So, kalau kita nak dapatkan diri sendiri punya workout zone yang tepat, korang boleh tengok balik dekat video aku yang first, macam mana aku buat FTP test ataupun LTHR, supaya kita dapat confirmkan balik dekat mana actual workout zone kita betul. So, apa pentingnya workout zone ni? Untuk workout yang efektif, setiap workout kita buat 100% effort, okey lah kan? Problem dekat situ adalah, kalau kita buat 100% effort setiap kali, adakah badan kita dapat keep up dan recover sebelum kita punya the next workout? Kalau intensity workout kita rendah pula, mungkin kita tak akan nampak kita punya improvement daripada minggu ke minggu. So, dengan workout zone ni, kita dapat buatkan intensity workout plan kita yang bersesuaian pada hari yang sesuai. Benda ni amat penting, especially untuk endurance training macam cycling atau running. Sebab untuk cycling atau running, endurance punya base, mainly kita akan buat workout yang lebih daripada 5 jam, 6 jam dan lebih daripada 5 hari. So, kita nak harapkan badan kita sentiasa dapat keep up at least untuk 4 minggu yang akan datang. Workout zone yang selalu digunakan adalah 7 zone atau 3 zone. So, dekat sini aku buat satu graf untuk terangkan tentang 7 zone dan relationship dengan 3 zone. So, zone pertama dalam kita punya 7 zone ni adalah active recovery, iaitu bawah daripada 55% daripada kita punya FTP. So, untuk zone ni, kita lebih kurang macam tengah warm up ataupun tengah buat recovery daripada training, atau just saja-saja nak berrekreasi dekat luar. So, untuk zone kedua pula adalah endurance. Dekat endurance ni, kita punya level of effort adalah macam untuk long endurance, lebih daripada 1 jam, 2 jam, kita still boleh continuous dan kita boleh still bercakap dengan senang dalam range endurance ni. So, next adalah zone ketiga, iaitu tempo. Yang tempo ni adalah dalam 75% hingga 90% daripada kita punya FTP. So, dekat sini juga sebenarnya kita dah masuk dekat zone kedua dalam 3 zone. Untuk zone tempo ni, dia masih kita consider macam endurance tapi dengan effort yang lebih tinggi. So, dekat sini juga adalah paling baik, especially untuk orang yang nak increasekan kita punya endurance ataupun flow. Untuk zone keempat pula, dia adalah antara 90% sampai 105% daripada kita punya FTP. So, memang betul-betul antara kita punya FTP. Untuk zone ni, maksud dia kita boleh still buat effort tu dalam masa 1 jam yang berterusan, sebab itu adalah FTP kita. Untuk aktiviti macam ni, mungkin kita boleh still continuous dalam 2 hari, 3 hari. Tapi kalau kita buat lebih daripada tu, mungkin badan kita tak akan dapat keep up lah. Sebab itu memang kita punya the max effort dalam masa 1 jam. So, badan kita akan taxing dekat situ. Untuk zone kelima pula adalah VO2 max. Untuk zone ni, ia adalah dalam 105% hingga 120% daripada kita punya FTP. So, untuk zone ni, kita mungkin hanya dapat bertahan dalam 3 minit hingga ke 8 minit selalunya. So, selepas tu kita akan selalu selangkan dengan zone 1 atau zone 2 punya workout. Untuk zone ke-6 pula, kita panggil dia sebagai anaerobic capacity. So, untuk zone ni, dia sama juga macam VO2 max. Tapi dalam level ni, kita selalunya hanya boleh dapatkan sustain the workout dalam masa 1 minit 30 saat hingga ke 2 minit saja. So, zone yang last sekali adalah zone neuromuscular power. So, dekat zone ni adalah max kita punya effort, kita punya sprint lah, lebih senang cerita. So, dekat sini selalunya akan kita dapat sustain dalam 30 saat hingga ke 1 minit saja. So, dekat sini kita boleh katakan kita punya maximum effort untuk muscular power kita. So, untuk zone 5, 6 dengan 7 ni, selalunya kita akan tambahkan sebagai interval. So, antara 5, 6, 7 ni dengan zone 1 dengan 2. Depends on berapa lama kita dapat tahan dalam zone 5, 6 dengan 7 tu. Untuk orang yang gunakan heart rate dalam workout, dia punya level of zone dia still sama, tapi dengan percentage of max heart rate yang berbeza. So, dengan ni kita dah tahu macam mana kita punya workout zone. Cuma kita kena kira pula kan. Untuk pengiraan ni korang jangan risau, sebab dekat bawah, dekat description tu, aku ada letakkan link untuk calculation macam mana nak kira kita punya workout zone. So, dekat situ korang boleh letak saja korang punya FTP ataupun LTHR, lactate threshold heart rate. So, dekat situ dia akan terus calculate korang punya heart rate zone ataupun FTP zone. Macam contoh, untuk FTP aku yang hari tu aku buat 135 watt. So, aku punya workout zone adalah macam yang ni. Okay, workout zone pun kita dah siapkan. So, untuk the next video nanti aku akan tunjukkan macam mana aku buat dia punya scheduling untuk setiap hari dalam 1 minggu. Dan nanti aku akan share juga the template supaya korang pun boleh buat benda yang sama. Okay, see you next time. Ciao.